Didik TV KPM. Baik, tadi kita tengok dah bahagian A dan sekarang ini kita nak tengok bahagian B. Macam mana bentuk soalan bahagian B? Cikgu, silakan. Okey, terima kasih sekali lagi Akmal. Okey, jadi kali ini cikgu akan fokuskan kepada bahagian B pula. Okey, dalam bahagian B mengandungi 4 soalan yang mana kita ada soalan 1 dan 2 membawa kepada 10 markah. Betul. Kemudian soalan 3 dan 4 15 markah. Jumlah markah semua adalah 50 markah. Okey. Cadangan masanya adalah 90 minit. Walaupun 4 soalan diberikan 90 minit sebabnya soalannya adalah soalan panjang. Ingat tadi kita mencipta, menganalisis, kemudian murid kena membuat sintesis. Itu adalah dalam bahagian B. Okey. Jadi dalam bahagian B ni paling penting soalannya adalah berdasarkan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, yang mana murid memang kena fikir dan menjana idea. Okey, soalan yang perlu memahami, menganalisis dan mencipta. Sebab reka cipta kan, murid kena mencipta. Kemudian, dalam bahagian minit adalah soalan jawapan yang berkait dengan situasi berdasarkan soalan yang diberikan. Dan dia juga berkait daripada awal. Maksudnya kalaulah soalan bahagian 1A tu dah salah, kemungkinan akan beri kesan kepada 1B ataupun yang 1C. Jadi soalan berkait, kena baca dan ingat soalan tersebut. Okey, cadangan skor sekurang-kurangnya untuk bahagian B ini adalah 30 markah ke atas. Supaya tadi 40 kan, 30, so mungkin akan mendapat markah yang A- dah sekurang-kurangnya. Okey. Okay, dalam bahagian B, murid-murid calon-calon kena memahami kata tugas soalan. Selalunya macam kenal pasti, dia membawa 1 markah. Kemudian dalam soalannya ada berkaitan terangkan. Okay, terangkan adalah dia membawa selalunya 2 markah. Iaitu ada fakta dan alasan. Fakta ni merujuk kepada rajah atau situasi. Dalam bahagian B, memang dia ada bagi soalan berkaitan rajah dan situasi. Jadi, murid kena faham, tengok rajah tersebut situasi yang ada berdasarkan kehendak soalan. Kemudian, kena ada alasan, iaitu tambahan berdasarkan fakta yang diberikan. Ini adalah untuk kita menguatkan jawapan tersebut. Nanti kita tengok contoh ya, Akmal. Alright. Okey, kita tengok contoh soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni ada jenis macam aplikasi iaitu menunjukkan rekaan sebuah skuter kanak-kanak beroda 3 yang akan dikeluarkan oleh sebuah syarikat. Bila dia berikan ini, selalunya dalam bahagian B dia berikan rajah dan murid kena faham. Diberikan rajah. Kita tengok apa kehendak soalannya. Dalam bahagian B ni, cikgu akan tekankan soalan yang orang kata utama, yang dominan punya. Sedangkan sebab dalam ni selalunya dia membawa, kalau untuk soalan nombor 1 dia bawa 10 markah. Cikgu ambil kepada soalan yang dominan yang membawa kepada markah yang paling banyak dalam soalan tersebut. Kalau yang ni dia kata terangkan bahan pembinaan. Murid dah jawab. Ada juga yang kadang tinggalkan kosong. Elakkan, sayang. Sebab apa? Boleh kehilangan 6 markah. 6 markah tu. Kan? Bila jawab macam ni je, getah dapatlah 1/6. Dah kehilangan 5 markah. Jadi, cara betulnya, cara yang untuk menjawab bahagian terangkan, mula-mula fahamkan kata tugas yang cikgu cakap tadi. Terangkan. Kemudian tengok dia nak 6 markah. Kemudian ada 3 ruangan jawapan. Jadi kalaulah Akmal rasanya macam mana? Terangkan 6 markah. kita kena ada jawapan dan juga penerangan. Ya, dalam tu dia ada 3. Jadi mesti ada 2 di sini. Betul. Kan? Terangkan. Ingat terangkan kena ada 1 fakta dan 1 alasan untuk mengukuhkan lagi, menguatkan lagi jawapan yang diberikan. Ingat berdasarkan rajah 1A. Jadi kena tengok dalam rajah 1A ni ada apa? Kena tengok dalam rajah 1A tu ada P. P dia kata membawa kat ini. Cadangan murid kata jawapan, contoh jawapan adalah getah. Getah. Bila tadi getah 1 markah kan? Jadi apabila ada alasan, memberi cengkaman semasa memegang dan selesa. Ini barulah melayakkan murid mendapat 2 markah. Kemudian keluli tahan karat. Tengok fokus kepada Q pula. Q adalah dia punya batang untuk skuter ni. Mesti keluli tahan karat, di mana
dia boleh tahan lama serta lasak. Okey. Keluli tahan karat, jangan kata tak akan berkarat. Dia dah fakta dia tahan karat. Okey, jadi adalah di mana dia tahan karat. Okey, antara tips yang boleh cikgu kongsilah. Kemudian plastik. Tengok bahagian ni. Ini cadangannya adalah terangkan bahan yang sesuai adalah penggunaan plastik. Yang mana dia kalis air. Okey, kalau kat sini murid jangan jawab atau tau. Okey, sebab dia boleh menyebabkan kehilangan markah. Jadi mungkin salah satu jawapan yang boleh dipakai. Okey, elakkan pengulangan jawapan yang sama. Katakanlah kan. Dekat sini kata mungkin boleh guna plastik. Okey. Okey, P ni buat plastik. Lepas tu dekat R pun buat plastik. Jawapan yang sama, bahan yang sama, penerangan yang sama. Jadi R ni tidak akan dikira. Salah. Oh. Tak boleh ulang jawapan. Kata alamak, jawapan yang sama tak boleh. Elakkan pengulangan jawapan yang sama. Boleh menyebabkan kehilangan markah. Sayang markah tu dah hilang. Okey? Okey, seterusnya. Cikgu bagi contoh 2 soalan nombor 2 dalam bahagian B. Okey. Yang baru pada 10 markah. Tapi kali ini cikgu akan fokuskan soalan yang jawapan yang dominan lah. Baik. Okey? Yang ni dia memberikan alat pembuka buah durian. Buah durian kan susah kadang nak buka. Jadi ini antara orang nak mencipta pembuka buah durian. Okey. Mekanisme dia. Ini je jawapan murid. Sedang jadi, cikgu. 6 markah. 6 markah, 3 jawapan. Letak durian, tekan, simpan. Agak-agak boleh dapat markah tak, Akmal? Saya rasa tak kot, cikgu. Sebab dia tak ada fakta dan juga alasan, cikgu. Dan dia kena tu. Okey, fakta dan alasan. Lepas tu, dia tak ada huraian operasi. Dia nak huraikan operasi. Okey, kalau berkaitan dengan huraian operasi, ya murid-murid, kena ingat 3S. Sebelum, semasa dan selepas. Okey? Tengok 6 markah. Okey, ingat. Bila ada operasi, mesti ada 3S. Sebelum, semasa dan selepas. Okey. Tetapi tengok markah yang diperlukan 6. Selalunya sebelum membawa 1 markah. Selepas 1 markah. Jadi selebihnya di mana? Selebihnya di semasa. Iaitu membawa pada 4 markah. Oh, banyak, cikgu. Ya, banyak. Sebab dia semasa ni kita nak murid kena menerangkan apa yang berlaku ketika hendak membuka buah durian tersebut. Okey, kita cuba tengok contoh. Baik. Okey, sebelum angkat penekan. Yang ni. Okey. Angkat penekan. Okey, angkat penekan. Kemudian, ini semasa. Okey, semasa kita tengok tadi ada 4. Jadi kena tengok 4 markah kat sini. Okey, letakkan buah durian, kemudian turunkan penekan. Okey. Dengan daya yang ada pada tangan, tekan penekan dengan kuat sehingga kulit buah durian terbuka. Tengok ada soalan berkaitan dengan operasi sistem. Jadi ada perkataan komponen sistem tersebut dalam semasa. Okey. Kemudian angkat semula, penekan. Okey. Cukup tak markah? Tak ada selepas tu, cikgu. Ya, betul, Akmal. Okey. Jadi, kena ada selepas. Okey. Jadi, dalam masa selepas ni, murid-murid kenalah nyatakan apa yang boleh dilakukan selepas proses ini dijalankan. Okey, cikgu. Maksudnya, murid-murid ini memang kena tulis sebelum apa jawapan dia, semasa apa jawapan dia, selepas apa jawapan dia. Ataupun terus tulis dia punya huraian. Boleh juga ke, cikgu? Boleh juga, Akmal. Kalau katakan murid kata, nak tulis sebelum dekat sini. Semasa dengan selepas boleh. Tetapi tidak digalakkanlah sebab kemungkinan akan menyebabkan kehilangan markah. Takut jawapan yang ada dekat semasa dia tulis dekat selepas. Jadi kalau boleh elakkan. Okey, apabila buat huraian mekanisme operasi sistem ni ya murid-murid, kenalah jelas, ringkas dan padat. Sebab nak huraian ringkas saja, tak payah buat karangan panjang. Cerita sahaja bagaimana prosesnya tu. Tetapi ingat, apabila berkaitan dengan operasi, pastikan komponen yang digunakan, komponen sistem yang ada, kena tulis sekali. Iaitu? Ini dia. Yang tadi itulah yang tadi. Okey, ini dia. Kalau tips untuk penerangan operasi sistem operasi. Pertama sekali murid kena ingat, bila ada soalan nak penerangan sistem operasi, kena ada 3S. Sebelum, semasa dan selepas. Apa-apa yang berkaitan dengan
sistem. Okey. Sebelum apa sistem untuk beroperasi? Macam mana nak mulakan sistem untuk beroperasi? Okey, macam tadi kita kata menggunakan sistem mekanikal. Kalau elektrik mungkin boleh kata okey, kita buka switch. Okey. Hidupkan switch. Okey. Itu kalau berkaitan dengan komponen sistem elektrik ataupun elektronik. Okey. Semasa sistem beroperasi, nyatakan operasi yang dijalankan. Okey, macam cikgu cakap tadi, nyatakan komponen sistem yang digunakan. Macam tadi adalah kalau sistem mesti ada daya dan beban. Okey. Kalau ada sistem yang elektrik, elektronik, murid boleh rujuk kepada litar yang ada. Okey, litar yang ada bagaimana operasi. Okey. Kemudian kena nyatakan selepas sistem operasi. Macam tadi angkat. Kalau sistem elektrik, lepas kita hidupkan switch dah habis guna, buat apa Akmal? Kita tutup switch. Ya, bagus Akmal. Kita tutup switch. Jadi itu adalah selepas sistem operasi. Okey. Murid juga boleh jugalah menulis ulang proses pertama ke sehingga selesai. Kemudian tutup balik. Apa tu? Produk tersebut, switch ke komponen. Okey. Bila dapat soalan ni, tengok dahulu markah yang ada pada bahagian bawah. Okey. Kalau macam tadi 6, selalunya sebelum mesti 1 markah, selepas mesti 1 markah. Okey. Jadi yang selebihnya adalah dalam semasa. Kena terangkan proses tersebut. Okey. Macam tadi yang cikgu cakap. Kalaulah dia nak 5 markah, pastikan dekat bahagian sebelum dia mesti 1 markah dan selepas 1 markah. Selebihnya adalah dekat semasa. Okey, jadi kat sinilah murid kena tahu cara susunan dia. Okey, untuk menjawab sistem operasi. Okey, ingat bila sistem operasi ingat 3S. Betul cikgu Ya, sebelum, betul, semasa dan selepas. Didik TV KPM